Okey, terima kasih rakan kita di Sabah FM atas perkongsian yang menarik yang dibawakan. Dan sekarang ini penonton, kita nak berbicara berkenaan cabaran kerjaya stuntman ataupun pelakon lagak ngeri. Sebelum kita ketahui dengan lebih mendalam lagi, kita saksikan lagak yang akan dibawakan oleh mereka. Okey. Okey, kita persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wow, hebat dah. Sampai berlipat tadi Allah. Okey, kita perkenalkan kepada anda, kita bawakan dua orang pelakon lagak ngeri pada hari ini, iaitu Pangeran Aduka. Saya. Dan juga Choi Izhan. Ya, betul. Oh, cantik nama Okey, hari ini kita nak bercerita berkenaan kerjaya stuntman ataupun pelakon lagak ngeri ini. Mungkin untuk permulaan, bila pertama kali terlibat dalam sebagai kerjaya pelakon lagak ngeri ini? Saya dulu Silakan. Saya terlibat dalam industri syuting-syuting ni pada tahun 2011. Itu adalah tahun pertama lah saya involve dalam bidang ni. So, tolak tambah lebih kurang dalam baru 12-13 tahun lah. Baru lagi kan. Baru lagi banyak pengalaman tu. Pangeran dah berapa lama? Saya dalam 5 tahun. 5 tahun? Dia baru 5 tahun tu tapi dia punya style tu, lagak aksi dia tadi tu memang hebat lah. Jadi kita nak tahu sebenarnya apa cabaran dalam dunia ataupun sebagai seorang pelakon lagak ngeri ni. Ialah kita pentingkan aspek keselamatan kita. Ialah dari segi keseruannya bagaimana, dari segi cabarannya? Ya, betul, cabaran. Kalau tanya saya dari segi cabaran, memang kerjaya pelagak ngeri ni pun dah memang mencabar, betul kan? Sebab kita terlibat dengan macam-macam risiko kemalangan yang mungkin berlaku di set penggambaran, betul kan? Kalau kita berlakon biasa-biasa pun ada risiko kemalangan tu. Ini kan pula kita memang involve dalam bidang yang memang menjemput risiko itu untuk datangkan. Akan tetapi dengan latihan dan teknik yang betul, insya-Allah kita cuba untuk bukan kata mengelak tapi cuba minimizekan risiko itu supaya ia tidak berlaku terlalu teruk. Jadi sekarang ni kita nak bagi tahu kepada golongan belia kat luar sana kan. Ramai yang tak sangka sebenarnya ataupun yang tak tahu kewujudan kerjaya stuntman ini. Adakah kedua-duanya terlibat secara sepenuh masa ataupun separuh masa sekarang ni? Sebenarnya inilah kerjaya sepenuh masa kami juga kan, pada masa sama. Tapi macam saya mengajar ilmu persilatan. Cuma dalam kerjaya yang saya dalam dunia persilatan, kita diajarkan cara untuk landing yang betul, rolling teknik dia dan keadaan yang selamat. Jadi orang dalam dunia persilatan ni kebanyakannya dalam dunia bela diri lah, kita secara umum banyak yang pergi ke arah menuju ke arah stuntman. Pelakon lagak ngerinya dia buat stunt performer, sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi cuma faktor keselamatan tu adalah yang paling pertama sekali dalam dunia sebagai stunt, sebab dia melibatkan risiko pada tubuh badan. Salah teknik landing, kita boleh terkena patahan, boleh terkena sakit yang berpanjangan. Sebab semua orang tahulah kalau dalam dunia seni kita, lakonan, kamera tu akan ambil berulang-ulang kali. Jadi betul. Kita bukan buat sekali je. Nampak macam tadi sekali. Tapi kalau kamera tu dia perlu angle banyak, lain pula. Dia akan ambil sampai 5 ke 10 kali kadang tu. Jadi kena buat benda yang sama. Kalau jatuh tu 10 kali lah kena take sekali lagi. Jadi bukan mudah untuk dalam dunia. Okey, ini antara gambar yang kita kongsikan pada ini. Yang ini merupakan filem? Ini adalah sebuah filem terbaru daripada abang long kita, Aziz M. Osman. Namakan sebagai Pendekar 6 Jelaka. 6 Jelaka. Ya ke? Wow. Sedang in making sekarang ni. Dalam proses lagi. Okey, dalam penggambaran lagi. Okey, sama-sama kita nantikanlah. Okey, kita nak bicara berkenaan perkara ini. Pastinya kalau kita dengar tadi, Pangeran merupakan seorang guru silat. Macam Choi sendiri dalam dunia bela diri ni bagaimana? Saya bukanlah guru. Saya pengamal seni bela diri. Alhamdulillah, saya punya major basic background saya adalah silat. Saya pengamal silat. Tapi pada masa yang sama, saya juga minat pada martial art yang lain. Saya juga pernah belajar taekwondo. Saya pernah belajar capoeira. Saya pernah belajar silat cekak, silat gayung, semua ada. So, saya ada juga belajar Muay Thai dan juga kickboxing. So, all those
background masyarakat yang saya ada ni, saya pun tak tahu. Dengan minat saya itu, saya boleh terjerumus dan masuk dalam industri ni kan. Dan saya guna pakai juga benda itu sebab dalam syuting ni, kita tidak semestinya memerlukan pertarungan tu perlu kepada aksi silat tu kan. Ada tamnya kita kena pakai Muay Thai, ada tamnya kita kena pakai kickboxing ataupun taekwondo. So dengan variasi seni bela diri yang saya pernah belajar, bukanlah sampai ke level expert whatsoever, tapi basic movement yang saya tahu tu saya guna pakai untuk saya masukkan dalam koreografi ataupun design kepada aksi-aksi pergaduhan yang berlaku di set pengemaran lah. Okey. Adakah semua pelakon lagak ngeri ini memerlukan mereka mempunyai background ataupun latar belakang seni pertahanan diri ataupun tidak semestinya? Kebanyakan daripadanya memang akan ada bela diri punya pertahanan. Sebab dia akan menguatkan semangat dan juga keyakinan dia dalam melakukan sesuatu aksi. Sama ada dia jatuh dari tempat tinggi, pokok tinggi, ketinggian, batang pokok kelapa jatuh ke bawah tu, walaupun menggunakan tali, tetapi keyakinan tu belum tentu semua orang ada. Ya, dan semua orang yang daripada kalangan-kalangan kami ni yang macam kata Cak Wali tadi lah, di mana semua orang tu memang perlu belajar variasi yang pelbagai. Bukan hanya sekat satu bela diri saja, sebab dalam dunia ni, dalam dunia perfilman ni, dia perlukan pelbagai gerakan-gerakan yang lebih lagi. Sebab tu kami ada tubuhkan juga satu akademi kami, iaitu Stunt People Legacy nama dia, SPL. Itu penerus legasi untuk yang akan datang lah. Macam saya akan tarik mana-mana ahli persilatan yang berminat ataupun ahli bela diri yang kenalan saya yang berminat masuk jadi stuntman, jadi pelakon aksi. Maka mereka kita akan ajarkan cara bagaimana nak reaction bila dia tumbuk tu, pam dia reaction dia tak adalah just keras macam tu je kan. So dia ada teknik yang dia kekerasan dia tu. Cuma ramai hari ni orang salah faham bila dalam lakonan bila kita tumbuk dia ingat tumbuk betul-betul. Padahal Tidak. Dia ada kamera trick dia. Di mana kalau kamera di sana kita tumbuk, tak adalah tumbuk macam ni, dia tumbuk macam ni pun dah nampak macam seolah kena. Ini antara yang ramai orang tak faham dunia stunt. Cak Oi lebih pengalaman daripada saya lah. Okey, kita nak tanya orang yang berpengalaman ni lah. Okey, sepanjang terlibat dalam dunia lakonan, penggambaran, perfilman dan juga sebagainya kan, apa antara aksi lagak ngeri yang paling Cak Oi sendiri rasa paling berbahaya lah? Kalau tanya saya, pengalaman saya sendiri, so far alhamdulillah, yang paling bahaya pun saya rasa saya pernah digantung dengan ketinggian 2 ke 3 tingkat je kan. So sebab saya punya specialty more into koreografi fight scene. Okey, tapi dalam dunia stunt ni dia ada banyak sangat kategori dia. Dia ada melibatkan koreografi, dia ada melibatkan stunt impact yang kena jatuh, pecah kaca, pecah gelas lepas baca, kena balas semua tu kan. Ada yang sampai kena langgar kereta, ada yang sampai wire work teknik yang semua jenis terbang-terbang tu macam cerita Hong Kong tu kan. Lepas tu dia ada pyroteknik, letupan kan. So dia ada banyak sangat kategori. Yang paling berbahaya adalah stunt yang melibatkan impact ni sebenarnya. To me lah personally. Sebab apa? Kadang-kadang stunt especially on kereta punya terbalik. Kan, bila kita buat stunt kereta terbalik kan, kita ingat tak ada orang dalam tu, ada sebenarnya. Mana-mana aksi filem kereta terbang and then terbalik, lepas tu letup kan. Letup tu mungkin kita separately asingkan, tetapi kereta tu terbang dan terbalik tu memang ada individu, ada kawan, ada sahabat-sahabat kita yang ada dalam tu. Yes. Itu pada saya itu sangat-sangat menggerikan lah kan. Saya sendiri tak pernah lagi buat, tapi ada few kawan-kawan saya yang dah buat dan alhamdulillah masih lagi sihat walaupun Pak lihat. Steady lagi dia buat. Okey. Sebab dengan teknik dan cara yang betul. Nama dia tu sahabat kita Eddie Sharizan tu. Eddie Sharizan, Hanif, kita ada Hazim. Dia scene bakar badan pun ada kan. Azimat Samsudin. Azimat Samsudin. Saya belum lagi sampai tahap tu. Itu antara impian yang saya untuk pergi ke arah itu. Tapi mereka ni memang dah siap boleh bakar badan semua bagai. Wow, saya kagum betul lah. Dia cakap tadi kena gantung tingkat 2 tingkat 3 tingkat ketinggiannya. Dia cakap macam biasa je. Bagi saya luar biasa. Kepala kat bawah, kaki kat atas. Wow. Okey. Dari segi penerimaan keluarga pula bagaimana? Yalah, kita bekerja dalam kerjaya yang agak membahayakan. Jadi macam mana penerimaan mak ayah, isteri ke? Kalau macam contoh macam saya ada isteri saya antara sumber kekuatan saya lah. Yang selalu bagi dorongan untuk ke arah itu. Cuma dia berikan keyakinan kita untuk belajar lebih banyak lagi. Sebab kita tak boleh dalam dunia bela diri yang kita ada je. Untuk belajar, kena belajar sesuatu benda yang lain. Dari aspek keselamatan, daripada aspek-aspek penerimaan orang awam, supaya apa yang kita buat ni selamat dan juga tidak membahayakan untuk masa depan yang
akan datang. Itu saya. Okey, kita nak fahami juga perjalanan kerjaya pelakon lagak ngeri ni. Ialah kita sekarang ni mungkin berada dalam tempoh yang okey laku lagi sebab keras kita macam sihat lagi kan. Jadi untuk jangka masa panjang apa antara ialah Kalau saya personally kan, saya pun dah buat aksi lagak ngeri ni lebih kurang dalam 11 ke 12 tahun kan, almost 13 tahun sekarang ni kan. So future saya nampak kan, saya more into kita ada peringkat lah kan. Alhamdulillah sekarang ni pun saya dah diberi peluang untuk buat action directing. So bila kita dah start direct kan, so kita dah kurang dah melompat-lompat. Instead of kita yang melompat, kita yang suruh kau lompat, kau baring sini, kau langgar sini. Tu perbezaan dia kan. Dulu mungkin lah semakin kita berusia, semakin lutut kita pun semakin longgar kan. Jadi apa yang kita boleh buat, kita kena bekerja dengan menggunakan otak kita lah kan. Betul. So alhamdulillah kan, saya punya incoming adalah become action director lah. Untuk direct filem-filem aksi yang ada di tanah air kita, insya-Allah. Okey, kejaya sebagai pelakon lagak ngeri ni meluas sebenarnya kan. Ya, betul. Pada awalnya mungkin kita menimba pengalaman, mencari ilmu terlebih dahulu dan akhirnya kita berada di belakang tabir dan kita membantu generasi-generasi yang akan datang. Betul. Okey, nak tanya ni soalan bonus ni. Adakah kerjaya ini berbaloi dengan keringat, bahaya dan juga segala aksi yang dipamerkan? Kalau nak persoalan kepada pasal berbaloi atau tidak, sebenarnya firstly kebanyakan dalam dunia stuntman diorang buat atas kehendak masing-masing dan juga minat. Itu paling utama. Jadi minat tu yang ada menyebabkan apa saja keadaan tu memang akan jadi berbaloi untuk kepada siapa yang beraksi. Sebab setiap pergerakan kita, setiap apa yang kita laksanakan, semua tu memberikan satu impact pada diri sendiri dan juga untuk orang lain punya manfaat juga, supaya mereka ni pun ada keyakinan yang boleh buat benda yang sama. Jadi ilmu yang bermanfaat tu salah satu perkara yang ditinggalkan oleh anak Adam. Maka kita tinggalkan perkara tu dengan perkara yang berbaloi. Itu bagi saya sangat berbaloi, sama ada dari sudut keselamatan kita memang terjaga. Sebab apa-apa pun kita nak buat backfall sekali pun, nak jatuh rolling, mesti kena ada padding. Kena ada alat-alat sistem. Bukan kita tangan kosong je, tak. Dia ada sistem keselamatan kita yang kita kena jaga body kita kena pakai semua padding pada tubuh badan. Ada juga yang nak tanya ni, kalau jadi pelakon lagak ngeri ni mesti besar kan gaji kan? Kita tanya sahabat saya ni lah. So far dari segi tu alhamdulillah lah kan. Besar sangat tu tidaklah kalau dikomparekan dengan luar kan. Tapi alhamdulillah kalau compare dalam ni berbanding dengan hanya sekadar lalu lalang ke apa ke, minum air je ke, nampak kan. So far kerjaya sebagai stuntman alhamdulillah ada perbezaan dia ke. Boleh insya-Allah. Kerjaya ni pastinya akan berkembang insya-Allah yang akan datang nanti, dan kita lihat apa yang disampaikan tadi, apa yang paling utama adalah minat kita, passion kita kan. Kalau kita minat, insya-Allah segalanya berbaloi. Betul. Okey, mungkin ada sedikit kata-kata kepada anak muda yang mungkin juga bercita-cita nak jadi seorang stuntman satu hari nanti. Kalau ada lah di antara anak-anak muda dekat luar sana kan, macam tua sangat pula. Kalau ada yang berminat untuk jadi sebagai pelakon lagak ngeri ke whatsoever kan, first kali kita kena ingat benda ni memang berbahaya, akan tetapi kita akan ajar segala teknik-teknik tu supaya apa yang kita buat ni kita minimaskan risiko dia. Dan yang paling penting adalah passion, macam Duka cakap bagi tahu tadi kan. Passion kita, bila kita ada passion yang betul, minat yang betul, insya-Allah kita akan redha dengan apa yang kita buat, dan career kita ni tadi akan lebih dapat barakah. Apapun bayaran yang kita dapat, kita akan rasa sentiasa cukup. Percayalah, insya-Allah. Miran? Okey, kepada siapa yang tadi dah cerita pasal ni, stuntman bukan hanya sekadar stuntman saja, malah kita boleh jadi seorang pelakon. Berapa ramai hari ini artis bermula daripada stuntman, pelakon lagak ngeri atau aksi, sudah pun menjadi pelakon-pelakon yang hebat. Begitu juga kami berdua sebenarnya sedang menuju ke arah itu, dan insya-Allah ramai lagi kat luar sana sesiapa yang nak belajar bersama dengan SPL Stunt People Legacy, kita base di Setapak dan Batu Cave. Bolehlah datang untuk bersama dengan kami untuk kita growkan bakat yang kita ada pada diri kita. Daripada stuntman pun boleh jadi pelakon, daripada pelakon pun boleh jadi stuntman. Insya-Allah terbaik. Insya-Allah. Terima kasih dan selamat maju jaya kita ucapkan kepada kedua-duanya yang merupakan pelakon lagak ngeri. Pastinya selepas ini kita akan lebih banyak melihat wajah kedua-duanya di kaca televisyen ataupun di layar perak selepas ini, insya-Allah. Okey, sekarang ini kita nak terus sahaja membawa anda ke cerita pagi Kedah untuk kita mengetahui apa antara perkongsian yang dibawa, iaitu berkenaan tangkapan ular oleh Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Terus sahaja bersama dengan Fakul Razi Ismail di sana.